Bersama saya Rizal Zulkafli dalam buletin awani khas susulan daripada ucapan Perdana Menteri tentang pakej pemulihan ekonomi penjana. Dan seterusnya kita masih lagi bersama dengan Dr. Yusof Saari, pensyarah kanan ekonomi UKM dan juga Sekretariat EAC. Doktor, kita bercakap tentang bagaimana pelan ini dapat memastikan bahawa mereka yang hilang pekerjaan, mereka yang tiada pekerjaan dapat pekerjaan dan juga pekerjaan mereka dapat dikekalkan. Menurut Perdana Menteri, sebelum ini pelan dan juga pakej prihatin PKS tambahan melalui program subsidi upah berjaya menyelamatkan lebih 2.2 juta pekerja. Jadi ada hasil di situ dan juga ia terbukti berjaya. Dalam masa yang sama, pelan pakej baru ini juga ataupun pelan ini penjana ini juga memperuntukkan hampir 9 bilion ringgit untuk manfaatkan sekitar 3 juta pekerja, tetapi masih tiada lagi penumpuan kepada sektor-sektor yang tertentu, sektor-sektor spesifik. Dalam masa yang sama ada inisiatif tambahan lain seperti insentif pengambilan pekerja dan juga untuk latihan. Bagaimana doktor melihat kepada sektor ataupun segmen ini untuk menambah pekerja dan juga mengekalkan pekerja tersebut, mengambil kira angka pengangguran yang dijangka sekitar 800,000 untuk setahun penuh 2020 ini? Baik Rizal, kenapa insentif ataupun insentif yang diberikan itu berkaitan dengan upah subsidi diteruskan lagi, ya? Ini satu perkara yang baik, ya. Tetapi ini adalah dalam ekonomi kita, ini adalah bantuan sokongan langsunglah kerajaan kepada pihak pekerja dan juga pihak majikan, ya. Tetapi ia tidak juga untuk menjamin dia hanya akan memberi kebaikan manfaat kepada sesetengah golongan ataupun pekerja saja. Baik, kita ikut statistik yang kita dapati baru-baru ini lebih kurang 10 juta dianggarkan, ya, pekerja telah masuk sebelum pasaran pekerja. 5 juta dan juga lebih lagi, mungkin lebih lagi sekitar 6 juta masih lagi di luar sana, dikatakan masih lagi tidak masuk pasaran kerja. Jadi apa yang penting dekat sini adalah untuk memastikan apapun perancangan ataupun pelan, termasuklah pelan pemulihan ini, atau sangat penting kepada kerajaan untuk kembali buka semua sektor ekonomi, ya, kerana pendapatan utama 2/3 daripada pendapatan yang dijana oleh rakyat sana datangnya daripada sektor ekonomi, dan juga kerajaan tidak selama-mana pun boleh menyuntik ataupun beri bantuan langsung dalam bentuk kewangan kepada isi rumah dan pekerja. Jadi cara yang lebih baik untuk yang sustain adalah dengan membuka semula keseluruhan sektor ekonomi pada ketika ini. Ini akan memastikan juga, ya, perancangan ataupun inisiatif yang ada di dalam pakej prihatin dan juga pakej pemulihan ini dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, ya. Jika kita hanya masih lagi membuka sebahagian sektor ekonomi sahaja, ia tidak akan memberi kesan yang maksima, kesan total pada ekonomi. Sebabnya kita perlu ingat bahawa damage ataupun kecederaan akibat COVID-19 ini dan juga semasa tempoh PKP ini sangat hebat, dan rakyat sangat terkesanlah. Kemungkinan kita dijangkakan mungkin kadar pengangguran yang dianggarkan oleh Jabatan Perangkaan itu mungkin akan lebih tinggi lagi jika mana sektor-sektor ekonomi masih lagi tidak dibuka, dan juga kita tidak dapat memanfaatkan ataupun tak dapat memaksimalkan sepenuhnya kesan ataupun inisiatif yang terkandung dalam prihatin dan juga pemulihan ataupun penjana ini. Tetapi bila akan dibuka tersebut, kerana tidak diberikan bayangan? Adakah doktor dan juga mungkin perniagaan dan juga orang ramai di luar sana mengharapkan satu bayangan yang lebih jelas tentang bila mungkin ekonomi akan dibuka secara sepenuhnya? Saya tahu kita semua bukan ahli nujum, tetapi mungkin komunikasi dan juga jangkaan yang lebih berstruktural diperlukan agar orang dapat rancang untuk minggu depan, minggu seterusnya. Melihat kepada tiada bantuan langsung pada isi rumah, tentunya ada tit for tat di sini dalam pelajaran semula ekonomi ini. Pada pandangan saya, ya Rizal, dengan melihat situasi COVID semasa, dengan cara Malaysia mengawal dan juga mengubati ataupun merawat COVID ini, pada pandangan saya
sudah tiba masanya kita membuka semula ekonomi kita ya. Kalau kita lihat dari segi jumlah jangkitan dan jumlah kematian amat tidak signifikan kalau kita ambil kalau kita kira daripada jumlah penduduk Malaysia lah. Contohnya kalau kita lihat pengiraan mudah saya, jumlah kematian akibat COVID daripada jumlah penduduk Malaysia hanya 0.0004 ya, dan juga jumlah jangkitan 0.02. Ini jumlah yang sangat kecil dan saya berpandangan dengan kemudahan yang kita ada, kepakaran yang pihak KKM ada di luar sana sudah cukup untuk membolehkan kita membuka semula sektor ekonomi, dan dalam masa yang sama kita juga perlu berada dalam kesediaan dalam menghadapi apa-apa kemungkinan. Bagi saya selagi mana rakyat SOP jelas, fair, mudah dan juga rakyat patuh pada segala apa yang perlu dilakukan dan tidak menjadi satu masalah beban yang besar untuk kita membuka semula ekonomi. Sekurang-kurangnya kita buka dulu ekonomi domestik kita, sekurang-kurangnya ekonomi luar border kita boleh secara gradual untuk bukanya. Dan saya dengar kata Singapura pun dah cuba dalam masa terdekat dah cuba untuk membuka semula ekonomi mereka ataupun kehadiran pelancong mereka daripada China. Dan jika ini berlaku, maka kita pun perlu ambil pendekatan yang seiring dengan Singapura jugalah, sebab kalau kehadiran pelancong ke Singapura juga bermakna ia juga akan bermakna kehadiran pelancong di Malaysia juga. Dan kita bercakap tentang antara sektor yang terjejas, Doktor, ya. Kita ada masa beberapa minit sahaja lagi. Kita bercakap antara sektor yang terjejas yang kami temu bual selama ini, yang kami dapati pandangan mereka adalah sektor pelancongan. Dan antara perkara yang saya nampak dalam telitian awal saya ke atas dokumen penjana ini adalah skim pembiayaan pelancongan bernilai RM1 bilion akan ditawarkan untuk membiayai inisiatif transformasi PKS dalam sektor pelancongan. Saya tahu ada pelbagai lagi perkara pelancongan, ada 9 perkataan pelancongan disebut dalam dokumen ini, tetapi adakah ini dapat memberikan satu bantuan pemulihan penjanaan kepada sektor pelancongan yang memberikan tukaran asing yang besar kepada negara yang dijangka akan mengambil masa 12 bulan, 18 bulan untuk pulih? Ini tentunya sektor yang besar, tetapi adakah ia diberikan satu perhatian yang besar dalam ini? Doktor, ahli Sekretariat EAC, Doktor lihat ini satu perkara yang wajar, RM1 bilion untuk sektor pelancongan? Baik, di peringkat perbincangan kita ya, salah satu perkara utama yang diberi perhatian dan juga di highlight oleh World Tourism Organization juga, iaitu restore confidence ya, restore confidence mengembalikan keyakinan pelancong ya. Dia untuk mengembalikan keyakinan pelancong ni sangat penting kerana sektor pelancongan ni bisnesnya melibatkan pergerakan manusia ya. Penting untuk kita yakinkan manusia itu yang kita ni selamat, bersih, semua perkara dapat berkaitan dengan COVID semua kita tangani dengan baik ya. So dia ada stages. Sepatutnya stage yang pertama kita galakkan, kita wujudkan kembalikan confidence itu di dalam kalangan pelancong domestik, dan supaya itu baru pelancong luar. Jadi saya tak pasti dalam insentif-insentif yang diberikan tadi adakah akan digunakan untuk meyakinkan kembali tahap keyakinan pelancong domestik. Jika kalau kita beri macam-macam insentif tapi keyakinan pelancong confident tidak ada situ, jadi ia tidak susah juga untuk dipulihkan sektor pelancongan ini, Rizal. Jadi dalam contoh SARS ya, pengalaman SARS, kita ambil masa lebih kurang 7 bulan untuk kita pelancongan untuk recover. Tapi dalam COVID ni kemungkinan akan lambat ya, kemungkinan awal 2022 mungkin akan betul-betul recover. Jadi perlu lebih banyak lagi plan dan juga bantuan subsidi insentif untuk sektor pelancongan. Doktor setuju? Ringkas, ya atau tidak saja? Benar sama sekali, tetapi kena tambah sikit ya, Rizal. Okey, paling ringkas. Tetapi kita perlu ada satu pendekatan new business model yang kita perlu fikirkan di situ. Okey, terima kasih Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Sari, pensyarah Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPM serta Sekretariat Majlis Tindakan Ekonomi EAC.